Assalamualaikum kepada Profesor Madya Dr. Ahmad Zubir Ibrahim dan semua rakan. Kami daripada Kumpulan G Johor Bahru akan membicarakan tentang tanaman kelapa sawit. Saya Ahmad Kamar Rahimi bin Muhammad Isa 289002. Rakan saya Syed Muhammad Fakrullah bin Syed Fazil 289224. Muhammad Rauf bin Rahim 289112 dan Muhammad Taufik Hafizan bin Zamri 289147. Pendahuluan tentang kelapa sawit. Kira-kira 16% penduduk Malaysia dilaporkan bekerja dalam industri pertanian merentasi pelbagai bidang, menyumbang kira-kira 12% daripada KDNKA negara. Industri pertanian merupakan sektor utama di Malaysia sebelum dan selepas kemerdekaan. Tetapi keadaan telah berubah dengan ketara sejak itu. Zaman penjajah British menubuhkan penubuhan ladang besar apabila perniagaan membina ladang untuk tanaman baru, termasuk ladang kelapa sawit, ladang koko dan ladang getah. Sibilangan kecil daripada ladang ini pada masa itu mengeluarkan barangan untuk kegunaan dalaman, manakala sebahagian besar daripada mereka berada di bawah tanah yang kaya dengan pengeluaran eskort. Untuk kegunaan rumah, penduduk kampung dan petani kecil telah menanam pelbagai hasil makanan, antaranya padi, kelapa, pisang, durian, sayur-sayuran, nanas dan rambutan. Disebabkan persekitaran tropika Malaysia yang menampilkan cahaya matahari sepanjang tahun dan hujan yang cukup, aktiviti penanaman boleh dilakukan sepanjang tahun. Di semenanjung Asia Tenggara, Malaysia merupakan wilayah yang jarang mengalami kemarau dan ribut. Malaysia mengekalkan purata kelembapan 90% kerana berdekatan dengan Khatulistiwa. Operasi pertanian mungkin dilakukan sepanjang tahun kerana cuaca panas dan lembap sepanjang tahun. Industri pertanian di Malaysia terus memainkan peranan penting dalam kemampanan dan kecukupan bekalan makanan segera dan pengeluaran barangan pertanian untuk eksport semakin berkembang. Salah satu sektor yang paling penting di Malaysia adalah sektor kelapa sawit yang ini mengeksport barangan bernilai berbilion ringgit setiap tahun. Malaysia merupakan salah satu pengeluaran utama minyak sawit dan getah dunia. Industri peladangan adalah penting kepada pembangunan ekonomi negara. Kelapa sawit yang melimpah ruah ini merupakan kurniaan Tuhan yang merangsang ekonomi negara. Pendapatan industri sebanyak 22.5 bilion semasa negara terjejas oleh krisis kewangan 1998. Semangat bermanfaat dalam mengatasi krisis tersebut. Kekurangan sederhana dalam pengeluaran minyak sawit dan penurunan nilai ringgit daripada RM2.50 kepada RM3.80 kepada dolar US mendorong harga minyak sawit meningkat, mengakibatkan keuntungan besar bagi negara daripada eksportnya. Memandangkan penurunan harga minyak sawit, industri masih mampu menyediakan 38 bilion atau sekadar 37% daripada KDNKA daripada pertanian pada 2018. Akibatnya, kestabilan ekonomi negara banyak dipengaruhi oleh turun naik pasaran komoditi minyak sawit global. Malaysia, pengeluar minyak sawit kedua terbesar di dunia, menyaksikan pengeluaran terendah dalam masa 5 tahun pada tahun 2021. Syarikat peladangan sawit di Malaysia berdepan realiti sukar kerana kekurangan tenaga buruh. Kekurangan tersebut semakin meruncing, sedangkan setiap hari permintaan bagi produk kelapa sawit terus meningkat sejak sekatan COVID-19 dilonggarkan. Jika masalah tenaga kerja ini berterusan, Malaysia akan gagal memanfaatkan peluang daripada harga komoditi minyak sawit yang naik menjulang. Pengeluaran minyak sawit Malaysia sangat bergantung terhadap buruh asing di mana ianya merangkumi 85% jumlah tenaga kerja keseluruhan. Pekerjaan di dalam sektor peladangan, terutamanya bekerja di ladang sawit, tidak diminati rakyat tempatan kerana dianggap kotor, berbahaya dan sukar. Indonesia merupakan pengeluar utama minyak sawit dunia juga mengalami penurunan dalam pengeluaran. Memandangkan kedua-dua negara menyumbang lebih daripada 80% makanan dunia dan penggunaan minyak makan semakin meningkat. Perkembangan ini adalah ketara dari segi inflasi makanan global. Syarikat
peladangan di Malaysia berdepan penurunan bekalan pekerja asing selama beberapa tahun. Kerana kebanyakan pekerja-pekerja ladang sawit di Malaysia merupakan rakyat Indonesia. Mereka ini telah memilih untuk kembali ke negara asal mereka kerana mendapat tawaran gaji lebih baik. Kekurangan pekerja diburukkan lagi apabila pandemik COVID-19 melanda negara dan pintu sepadan ditutup. Hal ini secara tidak langsung, kerajaan telah membekukan pengambilan pekerja asing sekaligus menutup akses kepada pekerja baru. Tanpa pekerja yang mencukupi, syarikat peladangan terpaksa mengurangkan pusingan menuai dan membiarkan buah yang sudah masak rosak di atas pokok. Masalah kekurangan pekerja ladang sawit di Malaysia susulan penutupan sepadan disebabkan penularan COVID-19 akan menjadi lebih meruncing kerana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik Hafizan bin Zamri, nombor matrik 289147, akan menerangkan tentang kesan kekurangan bekalan kelapa sawit. Seperti yang sudah maklum, Malaysia merupakan sebuah negara yang menjalankan aktiviti perdagangan dari segi bekalan kelapa sawit. Perdagangan Malaysia jatuh daripada 13.7% pada tahun 1990 kepada 6.8% pada tahun lepas. Ini adalah disebabkan kekurangan bekalan kelapa sawit untuk dieksport ke luar negara seperti negara India, China dan Eropah. Dengan kekurangan bekalan kelapa sawit ini akan menjejaskan pendapatan ekonomi negara. Selain itu, dengan kekurangan bekalan kelapa sawit ini juga akan menyebabkan sektor kelapa sawit dalam bidang pekerjaan akan terjejas sekaligus terus menjerumus kepada kemerosotan ekonomi sebanyak 10 bilion ringgit. Seperti yang sudah maklum, bidang kelapa sawit ini telah banyak diceburi oleh warga asing seperti Indonesia dan India. Dengan adanya kekurangan bekalan kelapa sawit ini akan menyebabkan kadar pengangguran yang tinggi di kalangan rakyat Malaysia. So, dengan adanya pelbagai program yang dilakukan oleh kerajaan, khususnya Kementerian Pertanian dalam memupuk ataupun menarik minat belia untuk mencuburi bidang kelapa sawit ini akan gagal jika kekurangan bekalan kelapa sawit untuk dieksport kepada luar negara. Tindakan yang perlu dilakukan. Menurut Datuk Muhammad Khairuddin Aman Razali, Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi, perniagaan kelapa sawit amat bergantung kepada pekerja asing dan mempunyai defisit buruh seramai 32,000 orang. 32,000 buruh asing telah diberi kuasa oleh kerajaan untuk diambil bekerja di ladang kelapa sawit dan mereka mula tiba pada awal 2022. Oleh itu, kerajaan harus menumpukan perhatian kepada pembangunan peralatan pertanian, terutamanya untuk penuaian dan pengangkutan kelapa sawit di ladang untuk meningkatkan kecekapan buruh dan keberkesanan kerja serta mengurangkan pergantungan kepada tenaga kerja. Penglibatan belia dalam perniagaan minyak sawit yang dikaitkan dengan persekitaran kerja yang kurang diingini berbanding sektor lain akan digalakkan dengan peningkatan penggunaan mekanisme dalam sektor perladangan. Sementara itu, dari tahun 1993 hingga tahun 2022, MPOB menyediakan sejumlah 709 teknologi dan 191 perkhidmatan untuk industri dikomersialkan, di mana sejumlah 221 telah pun dilakukan oleh usahawan dalam perniagaan kecil dan sederhana. Teknologi yang ditawarkan merangkumi penciptaan bahan tumbuhan, formulasi baja sawit, strategi pengurusan penyakit dan serangga, peralatan ladang, teknologi pembuatan serta formulasi barangan berasaskan sawit yang merupakan makanan dan bukan makanan. Pengkomersialan teknologi MPOB telah menjana pendapatan dengan anggaran nilai pasaran kira-kira RM5 bilion.
peralatan pengangkutan kecil untuk memindahkan buah-buahan di ladang adalah salah satu inovasi terbaru yang akan dicipta, dan ia akan membantu masalah kekurangan tenaga kerja. Kami merasakan masih banyak peluang untuk penambahbaikan dalam perniagaan ini, terutamanya dari segi automasi dan revolusi perindustrian. Walaupun pelaburan tahunan MPOB sebanyak 100 juta dalam penyelidikan dan dalam pembangunan 4.0. Kesimpulannya di sini, kekurangan bekalan minyak sawit ini tidak boleh dipandang rendah kerana ia banyak menyumbang kepada ekonomi negara kita. Hal ini kerana negara kita merupakan pengeluar utama minyak kelapa sawit selain daripada Indonesia. Kerajaan juga perlu menyediakan lebih banyak inisiatif demi mendorong belia untuk menceburkan diri ke dalam bidang penanaman kelapa sawit. Dengan pengeluaran keluar masuk bekalan kelapa sawit ini, ia dapat memberikan sumbangan terhadap ekonomi negara. Sekian, terima kasih.